Usaha mengesan dua penjenayah dan mangsa culik di perairan Pulau Gaya antara fokus dari Sabah petang ini. Laporan lanjut kita terus saja bersama dengan Adrian Soidi. Adrian. Terima kasih Redwin di Angkasa Puri. Salam sejahtera dan salam sehati sejiwa. Susulan insiden berbalas tembakan antara pasukan gerakan AM PJA dan kumpulan penculik di perairan Pulau Gaya sempurna pada Khamis lepas. Usaha mengesan dua lagi penjenayah dan seorang mangsa culik yang dilaporkan hilang dalam insiden itu masih diteruskan. Pesuruhjaya Polis Sabah, Datuk Abdul Rashid Harun berkata, walau bagaimanapun pihaknya tidak menerima sebarang ugutan balas dendam daripada pihak berkenaan. Sebaliknya, Datuk Abdul Rashid menafikan perkara itu dan menyatakan mereka yang melanggar undang-undang dan merupakan seorang penjenayah sememangnya akan dikenakan tindakan sewajarnya. Saya tidak dengar apa-apa. Kalau saya dengar, saya bilang. Jadi masyarakat, tolong jangan dengar apa juga rumus. Kita jump to the conclusion, kita buat spekulasi yang akan kelangkabutkan masyarakat, kan? Tapi terima kasihlah kerana mengangkat rumus itu kepada saya supaya saya boleh jelaskan. Tidak ada apa-apa yang saya dengar. Jadi kalau CP tak dengar tu kan, berarti yang lain janganlah dengar. Dalam perkembangan sama, beliau meminta setiap nelayan untuk menggunakan saluran 16 iaitu saluran yang telah ditetapkan bagi berhubung dengan pihak anggota keselamatan serta komuniti berhampiran. Dalam kejadian sekitar 9 malam itu, 3 penculik bersenjata telah ditembak mati ketika cuba menculik seorang lelaki di perairan Sempurna. 2 lagi berjaya diberkas manakala seorang lelaki yang diculik berjaya diselamatkan. Bagaimanapun seorang anggota keselamatan cedera di kaki dalam kejadian itu. Datuk Abdul Rashid ditemui media selepas merasmikan Majlis Penutupan Eks Rampas Kota Kinabalu International Airport KKIA 2016 di Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK Sabah Kota Kinabalu. Mengenai majlis ini, beliau memaklumkan bengkel dan latih amal Eks Rampas yang berlangsung sejak 5 Disember bertujuan untuk memantapkan penglibatan agensi serta orang awam dalam menghadapi sebarang ancaman. Beliau juga amat berpuas hati dengan komitmen yang ditunjukkan hampir 350 peserta terlibat dalam menjayakan latih amal yang julung kali diadakan dalam skala besar ini. Terdahulu, Datuk Abdul Rashid merasmikan majlis berkatan beramai-ramai yang diadakan di Masjid Nur Islam IPK Sabah yang disertai 15 kanak-kanak anjuran Kesatuan Kaki Tangan Perkhidmatan Tabir dan Awam Polis Sabah. Kejayaan anggota keselamatan menembak mati 3 lelaki yang dipercayai anggota kumpulan penculik di perairan berhampiran Pulau Gaya Sempurna pada Khamis lepas disifatkan sebagai satu kejayaan besar, khususnya anggota PDRM dan Eskom yang bertugas di kawasan Zon Selamat Timur Sabah S-Zone. Wakil Rakyat APAS, Datuk Taufik Abu Bakar Tutigan berkata, kejayaan itu sekaligus membuktikan anggota keselamatan tidak hanya berdiam diri terutama dalam membenteras kejadian penculikan dan jenayah rentas sempadan. Menurut Datuk Taufik, kejayaan itu juga amat dinanti-nantikan oleh penduduk Sabah, khususnya yang tinggal di kawasan Ezon. Kita berharap dia akan memberikan keyakinan kepada rakyat negeri Sabah bahawa negara kita, negeri Sabah, perairan kita, kawasan zon kita sentiasa dalam perhatian dan dalam jagaan pihak keselamatan utamanya. Beliau berkata demikian kepada pemberita ketika diminta mengulas mengenai kejayaan pasukan Tiger Platoon, pasukan gerakan AM PJA yang menumpaskan kumpulan penjahat. Terdahulu berucap merasmikan sambutan Hari Keluarga Yayasan Usaha Maju YUM di Dewan KD Seri Tawau, Datuk Taufik yang juga Menteri Belia dan Sukan berkata, kerajaan mewujudkan dana khas melalui YUM khusus untuk mereka yang ingin mencuburi bidang perniagaan dalam usaha meningkatkan taraf ekonomi diri dan keluarga terbabit. Sehubungan itu, beliau berharap para peserta yang mendapat pinjaman muda YUM dapat melaksanakan pembayaran balik pinjaman berkenaan serta mencapai taraf ekonomi yang lebih baik pada masa akan datang.
Merapatkan jurang pendidikan antara kawasan bandar dan luar bandar menjadi tumpuan utama Kementerian Pendidikan dalam usaha merealisasikan Pelan Pendidikan 2013-2025. Menterinya, iaitu Sri Mahazir Khalid berkata ia dilaksana menerusi beberapa proses dengan mengambil kira kualiti pendidikan, membabitkan jumlah guru, jenis option, jumlah kehadiran pelajar ke sekolah, keadaan fizikal sekolah selain menentukan kawasan-kawasan untuk pembinaan sekolah baharu serta pembaikan sekolah. Saya tengok kebanyakan di luar bandar ni, masalahnya adalah masalah tidak ada tempat tinggal. Tidak ada tempat tinggal, maksudnya kena lebihkan pembinaan asrama sebab katalah pelajar ni boleh pergi ke sekolah tapi asrama boleh tampung 180. Jadi yang berjalan, yang kena pergi ke sekolah tu kadang-kadang terlampau jauh dia punya sekolah dengan rumah dia dengan sekolah. Jadi sebab tu ini antara perkara yang perlu. Macam di Beluran ni saya sebut tadi, sekolah menengah kebangsaan Simpangan di Paitan. Itu sekolah yang asramanya perlu dipercepatkan. Kemudian sekolah kebangsaan Sungai-Sungai, itu asrama ada, tapi asrama itu terlampau lama. Ada pula tempat permintaan banyak sekolah, macam SMK Botetian. SMK Botetian. Itu saya kira SMK Botetian dah dicadangkan dalam RP3 Rancangan Malaysia 11. Tapi kalau boleh kita pun nak bawa daripada RP3 kepada RP2. Datuk Seri Mahazir menyatakan perkara itu kepada media selepas melakukan lawatan kerja ke Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Beluran menerusi program Siri Pulang ke Ganggang di SMK Beluran di Beluran. Dalam perkembangan lain, beliau menegur sebilangan kecil guru yang melahirkan rasa tidak puas hati terhadap agenda kerajaan dengan memuat naik status ke laman sosial masing-masing. Bagaimanapun, setakat ini belum ada sebarang tindakan diambil. Sebaliknya, hanya nasihat dan teguran diberikan kepada guru-guru tersebut. Perpaduan dan kesepakatan menjadi faktor utama kekuatan Barisan Nasional BN walaupun dicabar pelbagai pihak termasuk pewujudan parti-parti baharu seperti Parti Harapan Rakyat Sabah dan Parti Warisan Sabah yang mewakili pembangkang di negeri ini. Demikian ditegaskan oleh Pergerakan Wanita UMNO Malaysia, Datuk Haja Azizah Muhammad Dun. Datuk Azizah yang juga Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat serta Ahli Parlimen Beaufort berkata, BN Sabah yang diterajui parti-parti komponen seperti UMNO, Parti Bersatu Sabah PBS, Parti Bersatu Rakyat Sabah PBRS, Pertubuhan Pasok Memogun Kadazan Dusun Murut Bersatu APKO, Gerakan dan Parti Liberal Demokratik LDP terbukti mampu bersatu demi menyokong hasrat kerajaan untuk membangunkan negeri ini. Dua lagi parti itu lagi kami senanglah, kami lebih kuat lagi kami bekerja di sini. Sebab yang orang UMNO ni dia tetap kuat, tetap UMNO. Dia akan terus berjuang dan tetap berjuang dan kita terus bekerja untuk rakyat. Kita bukan datang semata-mata bekerja untuk memberikan harapan saja yang harapan yang belum tahu lagi akan tercapai, kan? Datuk Azizah ditemui RTM sempena program Ramah Mesra Bersama Rakyat sempena perayaan Christmas di Kampung Menunggang, Kuala Penyu. Dalam program ini, Datuk Azizah menyampaikan sumbangan berupa wang tunai dan beras kepada 115 penerima sekitar Kuala Penyu sebagai persiapan menyambut Christmas. Paparan itu mengakhiri bahan berita dari Sabah. Kembali kepada rakan tugas di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih Adrian Swedi dari RTM Kota Kinabalu.